Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih lah kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Lepas tu janganlah juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zepeto ataupun Roblox, dan kepada korang yang nak menang kerusi gaming lelaki dengan perempuan, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, download, buat account, screenshot, hantar kat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Aku tak pernah paksa, tapi kalau korang nak buat, mana tahu ada rezeki. Okay guys, so macam korang dah tengok, okay, kali ni kita kembali dalam segmen Nur Islam. Macam tu, Nur Islam. Nama aku Nur. Islam tu kan Islam, agama kita, macam tu. Okay, cahaya keislaman ataupun cahaya Islam. Memang dah lama dah aku tak buat konten Islamik ni kan. Ramai gila yang minta aku buat konten Islamik. So hari ni kita kembali dalam segmen Nur Islam. Macam tu. So macam korang dah tengok dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita akan cakap tentang Dajjal. Okay, Dajjal ni apa? Dajjal lah, macam tu. So, biasanya orang cerita pasal Dajjal dah keluar waktu hari kiamat apa benda semua kan. Tapi hari ni lain sikit. Aku akan cerita macam mana Dajjal ni lahir. Waktu dia lahir, sejarah Dajjal ni nak dijadikan cerita macam tu. So, tanpa basa-basi, jomlah kita masuk dalam sejarah kelahiran Dajjal. So guys, Dajjal ni dia bukan jin, dia bukan syaitan. Okay, dia manusia macam kita. Okay, so Dajjal ni, okay, dia hasil ataupun dia ni anak. So mak ayah dia ni kahwin dapat dia. So mak dengan ayah dia ni daripada keturunan Yahudza, iaitu daripada Yahudi lah. Okay, daripada suku kaum Yahudi jugalah nak dijadikan cerita macam tu. Dan memang orang kata Dajjal ni lahir memang tidak menyenangkan orang pun. Okay, kedua mak bapak dia pun memang sengsara dengan kelahiran dia ni, nak dijadikan ceritanya macam tu. So memang namanya Dajjal dan memang suka mendajjal orang. Ya, so Dajjal ni, apa maksud Dajjal? Pembohong ataupun orang kata pendusta. Pendusta tu pembohong lah, macam tu. Tu maksud nama dia Dajjal tu. Itulah maksud dia. So aku terangkan sekali lagi. Dajjal ni dia manusia, bukan jin, bukan syaitan, yang lahir daripada keturunan Yahudza, iaitu Yahudi itulah nak ada cerita macam tu. Lepas tu dia akan membuat kekacauan yang besar lah. Orang kata waktu akhir zaman tu nanti fitnah dia tu memang fitnah yang paling besar. Fitnah maksudnya dekat sini adalah kekacauan yang besar. Macam tu. Itu maksud fitnah yang sebenar, kekacauan yang besar. Maksud bila Dajjal ni keluar memang habislah bumi ni, memang orang kata kacau bilau nak dia jadikan ceritanya macam tu. So Dajjal ni, okay, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Macam tu. So dengan izin Allah dia akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa yang akan bunuh dia nanti. So Dajjal ni orang kata dia ni adalah orang kata manusia yang ditangguhkan ajal dia. Dia manusia, okay, tapi dia tak mati lagi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan dulu ajal dia tu. Macam juga dengan Nabi Isa. Macam tu, Nabi Isa pun sekarang tak meninggal lagi, tak wafat lagi ya. Korang tahu kan, Nabi Isa tak wafat lagi. Dia ada di atas, di langit ke berapa kan. Tak silap aku macam tu, aku ada dengar ustaz cakap macam tu kan. So dia tak wafat lagi, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Nabi Isa tak wafat lagi, sama dengan Dajjal. So nanti bila dekat akhir zaman, waktu kiamat tu apa semua nanti, Nabi Isa dengan izin Allah dia yang akan bunuh Dajjal. So jom kita masuk dalam sejarah kelahiran Dajjal yang mendajjalkan orang ni. Dajjal ni dia lahir dekat negeri Samirah ataupun Samaria, nak dijadikan cerita macam tu. Dia lahir dekat sana. Negeri tu dia macam negeri kecil, okey, dekat negara Palestin, warisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Korang mesti kenalkan Nabi Sulaiman kan. So korang, aku nak cakap sorry sikit sebab kita sekarang ni macam ada dengar macam-macam bunyi bunga api ya, bom. Sorry kalau benda tu mengganggu korang. Okey, negeri Samirah ni berasal daripada pembuat patung berhala daripada suku kaum Bani Israel. Nama orang yang buat tu Musa Samiri. Macam tu, sebab tu nama negeri tu nama dia Samirah ataupun Samaria, macam itulah lebih kurang. So Dajjal ni, orang kata mak dengan ayah dia ni dah kahwin lama sebenarnya. Lama dah kahwin tapi tak dapat anak. 30 tahun tak dapat anak. Macam tu, memang lama gila. Mak dengan ayah dia ni keturunan Yahudza, okey, dalam kurungan Yahudi. So diorang ni menyembah patung berhala lembu betina. Macam tu. Dan sebenarnya patung berhala lembu betina tu, okey, dalam aku punya kajian, lepas tu ada ustaz-ustaz, aku dengar lagi ceramah-ceramah ustaz, diorang kata lembu betina tu, okey, sebenarnya jelmaan syaitan sebenarnya. Syaitan
jadi patung berhala tu. Macam tu, untuk memperdaya orang-orang yang sembah berhala. Itulah nak dia jadikan ceritanya macam tu. So, sebenarnya patung berhala tu syaitan, tahu tak? So dia orang sembah syaitan. So mak ayah Dajjal ni dah lama kahwin tapi tak dapat anak macam aku cakap tadi. So tiba-tiba ada satu malam tu, mak dengan ayah dia ni kata patung berhala tu macam tu bagi tahu dekat mak ayah dia orang yang dia orang akan dapat anak lelaki. Macam tu. So mak ayah dia ni kan dah lama tak dapat anak, berbunga-bunga lah hati ni kan macam tu. Aku dapat anak, tapi dia orang tak tahu sebenarnya anak tu anak Dajjal. Bukan anak Dajjal lah, maksudnya anak ilahi tu Dajjal. Macam tu. Macam mana Dajjal ni boleh lahir sebenarnya? Untuk korang yang dah tahu benda ni, dah tahu. Untuk korang yang tak tahu, biar aku terangkan. Untuk orang yang dah kahwin, diorang akan dapat anak bila diorang buat satu proses untuk dapat anak kan. Macam tu. Tapi bila diorang buat proses, sebenarnya isteri tak boleh dalam keadaan datang bulan ataupun darah haid. Itulah tak boleh, okey? Tapi diorang buat proses untuk mendapatkan anak tu waktu ibu si Dajjal ni datang bulan ataupun tengah ada darah haid. So tak boleh sebenarnya. So nak dijadikan ceritanya tu, bila dia orang buat proses nak dapat anak dalam keadaan ibu Dajjal tu yang ada darah haid, lahirlah Dajjal. Sebab tu perangai ni kayak Dajjal. Lepas tu orang kata badan ayah si Dajjal ni, tubuh badan ayah si Dajjal ni okey, tinggi. Orang kata tinggilah macam tu, dan macam berisi yang macam tu. So badan ibu si Dajjal ni gemuk, gempal, macam itulah nak dijadikan ceritanya. So orang kata diorang ni dia kahwin dalam talian darah yang sama. Contohnya macam kakak kahwin dengan abang, contoh-contoh macam itulah lebih kurang. Kan sebenarnya tak boleh kan macam tu, kita kahwin dalam talian sedarah yang sama, tak boleh. Tapi diorang kahwin juga. Lepas tu buat proses mendapatkan anak tu waktu ibu Dajjal tu ada darah haid. So lahirlah Dajjal tu. Lepas tu punyalah tunggu anak tu nak lahir, tengok rupanya anaknya buta matanya. So lahirnya Dajjal dekat dunia ni memang dah bawa malapetaka dekat mak bapak dia. Macam tu. Memang tidak menyenangkan, menyusahkan. Ada nak dijadikan ceritanya. Orang kata senang macam ni. Dia orang yang paling bahaya dekat bumi, dekat dunia ni, dan sedikit manfaatnya. Macam tu. Sebab tu kita jadi manusia jangan macam tu. Macam tu. Kita ni kalau boleh jadi manusia biar bawa manfaat banyak kat orang. Macam tu. Tapi Dajjal tidak. Dia dah lah bahaya. Paling bahaya dekat dunia ni. Lepas tu dia bawa banyak gila malapetaka lah nak dijadikan ceritanya macam tu. So lebih kurang lah dia punya, orang kata kelahiran Dajjal ni memang kuatnya pengaruh iblis, pengaruh campur tangan iblis dengan syaitan tu memang kuat dalam kelahiran si Dajjal ni lah nak dijadikan cerita macam tu. Sebab tu lah dia Dajjal. So aku terlupa nak cakap tadi. So ada suara hembusan daripada patung berhala lembu betina tadi tu yang cakap diorang akan dapat anak lelaki. Macam tu. Tak sure itu mimpi ataupun dalam dunia nyata, tapi diorang memang dengar suara daripada patung berhala lembu betina tu cakap yang diorang akan dapat anak lelaki. Syaitan ni memang dah tahulah kan yang diorang ni nak anak lelaki. Sebab tu syaitan pun memperdayalah diorang ni. Maksudnya syaitan ni memang tipu-tipu bulat-bulat diorang ni nak dia jadikan cerita macam tu. Dajjal ni memang waktu dia lahir memang macam cakap tadi lah, memang menyusahkan kedua mak bapak dia lah kan macam tu kan. Kedua-dua mata dia memang buta je. Dajjal ni waktu dia lahir je dia memang suka tidur. Malam, siang malam tidur, tak ada buat apa-apa. Lepas tu bila baby ni kita dah lahirkan macam tu kan. Lepas tu kan dia ada mak dia kena bagi dia susu badan kan macam tu, kena macam nenek macam tu kan. So Dajjal ni bila dia tidur siang, dia tidur malam, dia tidur siang, dia tidur je kerja, dia tak buat apa. Faham tak? So susu yang ada dalam badan mak dia ni makin banyak. Bila makin banyak, mak dia punya yang susu nenek tu lah kan macam tu, makin banyak susu bertakung sampai bengkak. Lepas tu mak dia pun meninggal. Mak Dajjal ni meninggal. Susu yang ada dalam badan mak dia tu jadi racun lah bila tak ada orang minum. Okey, bila anak dia tu tak minum, bila si Dajjal ni tak minum susu daripada mak dia, susu badan mak dia ni terlampau banyak, jadi boleh jadi racun dan mak dia pun meninggal sebab Dajjal. Itu satu. Kau faham tak? Lahirnya dia boleh buat mak dia mati nak dijadikan ceritanya. So itu Dajjal yang pertama ya. Dalam masa 2 bulan mak dia meninggal lepas lahirkan dia sebab dia tak nak minum susu mak dia. Okey, kau faham tak? Dia dari baby pun dah buat menyakit hati orang. Ni ada lagi. Ayah Dajjal ni pula, aku lupa nak cakap tadi, dia tinggi. Okey, dia tinggi. Hidung dia macam paruh burung. Yang macam cangkuk gitu kan macam tu. Hidung bapak dia macam tu. Setelah macam orang kata kira-kira 4 tahun macam tu, bapak dia pula kena. Aku cakap tadi Dajjal ni dia tidur je siang, malam siang tidur je kerja, dia tak ada buat apa-apa. Memang macam tu kerjanya. So, ada satu malam tu, okey, ustaz tu cerita pengaruh jin dan syaitan juga. Okey, Dajjal ni kan kerja dia tidur kan. Okey, kerja dia tidur kan. Malam tu tiba-tiba dia bangun. Okey, dia buta tau. Dia buta tapi dia boleh bangun atas pengaruh jin kafir dengan syaitan. Dia bangun, dia pergi dekat patung berhala lembu betina tu. Dia tidur dekat situ. Dia
Dia tidur dekat situ, kau tahu tak? Ni dalam sejarah lah dia boleh berjalan lah macam tu kan. Yang bapak dia ni kan cari pagi-pagi mana pula si Dajjal ni kan macam tu kan. Rupa-rupanya tengok anak dia dekat patung berhala lembu betina tu. Anak dia tengah tidur dekat situ. Yang bapak dia ni pun macam macam mana pula anak aku boleh dekat situ kan. Lepas tu dia pun panggil orang-orang kampung untuk tengok sendiri apa yang dia tengok. Anak dia tidur dekat tepi patung berhala lembu betina tu. Memang ramai lah datang kan orang kampung. Kau tengok budak tu tidur kat situ bodoh. So dekat orang kata dekat bandar tu ataupun dekat pekan kota tu, ada hakim kota. Dia orang panggil hakim kota macam tu. So yang hakim kota ni pun dia tengok si Dajjal tu duduk dekat patung berhala tu kan. Lepas tu dalam kepala dia ingat macam ni lah, budak ni bawa berkat ni. Berkat budak ni bawa berkat ni. Aku nak lah budak ni. Dia nak budak tu. So apa yang jadi dekat ayah Dajjal? Ini dia. So, sebab hakim kota tu nak sangat si Dajjal ni yang macam tu, so dia nak pisahkan si Dajjal daripada ayah dia ni. Okay, so si hakim kota ni buat macam prank. Tapi sebenarnya bukan prank. Si hakim kota ni tuduh ayah Dajjal ni buat cerita, berita palsu. Macam tu. So si ayah Dajjal ni pun kena seksa lah. Macam tu, masuk dalam penjara, kena seksa. Sedangkan si Dajjal ni duduk dekat rumah si hakim kota tu. Macam tu kan, duduk dekat rumah hakim kota, duduk dekat istana. Macam tu, macam anak raja. Kurang ajar kan. Bapak dia duduk lah dalam penjara tu, kena seksa. Tiba-tiba bapak dia ni tak tahan sangat dan ni kena seksa hari-hari. Bapak dia pun terpaksa lah buat-buat mengaku. Dia bapak Dajjal ni mengaku dia pun kena halau daripada kota tu. Disebabkan dia dah kena halau tu, apa benda semua tu kan. Dajjal pun tengah duduk kat istana dengan hakim kota tu, dah macam anak raja. Kurang ajar kan Dajjal tu kan. Bila ayah dia pun dah menderita, lepas tu kena halau daripada kota tu, meninggal lah ayah Dajjal ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Dajjal tak meninggal lagi ayah dia yang meninggal. Ini Dajjal yang kedua. Bila dah ada dalam istana tu, Dajjal dah duduk dalam istana tu 1 tahun 1 bulan dia. Enak-enaknya dekat dalam istana tu, sedangkan mak ayah dia dah meninggal sebab dia, tempat ataupun negeri tempat Dajjal duduk iaitu negeri Samiri tu dilanda bencana ya. Bencana tu bukan biasa-biasa, memang bencana yang dahsyat lah. Allah Ta'ala memusnahkan negeri tu, nak dijadikan ceritanya. Sebab orang yang duduk dekat negeri Samiri tu, macam tu, menyembah berhala. Lepas tu memang melampaui batas betul lah perangai ni tu. Memang patutlah kena macam tu. So Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril macam tu. So Allah suruh malaikat Jibril selamatkan Dajjal ni. Ada sebab ya, ada sebab. So Allah suruh malaikat Jibril ambil si Dajjal ni, bawa dia pergi satu pulau. Pulau tu macam pulau kecil-kecil macam tu je lah. Dekat tengah-tengah laut yang luas tu, macam tu, pulau tu ada kecil-kecil macam tu je. Orang sebut Laut Yaman. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Pulau yang Dajjal duduk sekarang ni, nama dia lain sikit. Macam ni nama dia, Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba. So dekat pulau tu, okey, memang ada ular yang mengerikan lah. Orang cakap lah, ustaz-ustaz cakap ular tu memang yang berbisa, memang mengerikan. Dan ada satu haiwan berbulu tebal. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Haiwan yang bulu-bulu tebal tu yang menjaga Dajjal selama ni ya. Haiwan yang berbulu tebal tu nama dia Al-Jassasah. Yang haiwan yang berbulu tu boleh bercakap macam manusia biasa Haiwan yang bernama Al-Jassasah ni dia boleh bercakap macam manusia cakap. Dajjal dekat pulau tu memang tidur. Kerja dia tidur dan tidur dan tidur. Tidur dan tidur dan tidur. Macam tu. Sampailah satu tahap dia akan bangun. Dan sekarang ulama-ulama cakap, ustaz-ustaz pun ada buat ceramah tentang ni. Dia dalam keadaan tangan dan kakinya dirantai. Nak dijadikan cerita macam tu. Dan ada pada satu saat dia akan dibebaskan dan membuat kekacauan yang besar dekat umat manusia. Nak dijadikan cerita macam tu. Itulah ya Dajjal. Moga korang faham macam tu. Okay, moga korang faham. So macam aku cakap tadi lah, kita akan mempersiapkan diri kita ni. Kita akan siap-siapkan diri kita ni macam tu. Baca surah Al-Kahfi, sembahyang 5 waktu, puasa, apa benda semua, supaya kita dapat bekalan dan tak mudah tertipu daya daripada fitnah-fitnah Dajjal ni. Nak dijadikan cerita ni macam tu. Sebab itu, okay guys, aku rasa sampai sini dululah nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry lah kalau konten ni tak berapa best, apa benda semua. Aku harap korang suka konten Nur Islam, nak dijadikan cerita macam tu. Okay guys, so semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.